Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Rais Hamid. Apa korang? Check it out now. Ya berdu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak subscribe lagi, tekan butang subscribe. Sikit lagi nak 400k subscriber, insyaAllah. Moga-moga channel YouTube ni terus dijadikan sebab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Ini adalah episod terakhir berkenaan dengan isu kononnya ada terjumpa seorang bekas anggota TUDM yang dikatakan telah menjadi gelandangan selama setahun. Dan baru-baru ni juga aku ada buat live cerita nak bagi tahu dekat korang supaya janganlah buat apa-apa spekulasi. Baru je keluar video yang tak tahu benda tu sahih ke tak, betul ke tak. Orang yang bagi tahu info tu pun macam teragak-ragak. Jadi sabar, jangan buat spekulasi. Ini aku dah dapat info yang daripada sumber-sumber yang sahih dan boleh dipercayai, tapi aku tak perlu bagi tahulah info tu daripada siapa. Dan aku harap sangat dekat korang lepas aku cerita benda sebenar yang terjadi ke atas individu ini, semoga tak ada lagi lah orang yang palatau lepas tu duk sibuk salahkan TUDM lah, salahkan Jabatan Veteran lah, salahkan ATM lah, salahkan TUDM lah. Semua kau nak salahkan lah. Lepas tu aku harap juga lepas korang dah dengar penjelasan aku ni, supaya korang faham sikit-sikit apa proses yang berjalan dekat TUDM, ATM ni kalau sekiranya berlaku benda-benda yang macam ni, supaya lepas ni tak adalah korang jadi palatau lagi. Individu ni, ya betul, bekas anggota TUDM yang telah berkhidmat selama 17 tahun. Pangkat last dia Flight Sergeant. Kalau tak tahu, atas Sarjan, dia Flight Sergeant kalau dalam TUDM. Kepakaran beliau adalah juruteknik pengawasan udara, ataupun nak bagi korang lagi senang faham, dia bahagian radar. Lepas tu last base yang dia berkhidmat, bekerja adalah dekat TUDM Kuching, dekat Sarawak. Beliau ni kalau dari segi kerja, dari segi tugas dan tanggungjawab semasa berkhidmat dalam TUDM, alhamdulillah tak ada masalah, tak ada apa-apa komplain. Hubungan dia dengan senior-senior dia, hubungan dia dengan instruktor-instruktor dia pun alhamdulillah mendapat orang kata feedback yang baik lah. Cumanya hubungan dia dengan skot-skot dia, dengan kawan-kawan sekumpulan dia, skot-skot lah, macam tak berapa nak rapat sangat. Sebab dia ni lebih pilih untuk menyendiri, dia tak campur sangat dengan skot-skot dia. Nak dipendekkan cerita, ada satu masa tu bapa kepada individu ni meninggal dunia. Dalam masa yang sama, mak dia pun sakit dan dia ada memohon untuk posting ke Semenanjung lah, sebab dia dekat Kuching kan. Jadi lepas dia minta dekat CEO, dan alhamdulillah CEO pun luluskan sebab memahami dia punya keadaan tu yang dia nak jaga mak dia yang tengah sakit. Yang sedihnya dekat sini, tak sempat settle dia punya urusan posting, tak sempat dia nak berpindah dekat Semenanjung, mak dia telah meninggal dunia. Dekat situlah start yang individu ni dia macam ada pressure, macam ada tekanan sikit. Dia punya perangai dia dah berubah, orang lain pun dah mula perasan dan sebagainya lah. Tak perlu aku nak detail sangat lah, macam mengaibkan pula. Tak lama lepas tu beliau tiba-tiba hilang, missing in action, lari daripada tugas, THTC ataupun absent. Sampai ada satu masa tu pihak TUDM pun start jalankan operasi nak mencari lah individu ni. Tak lama lepas beliau lari tu, lebih kurang dalam tempoh tak sampai setahun, tiba-tiba dapat berita yang dia kena tahan dengan polis dekat area KL, dan beliau ditahan tu pula atas kesalahan mencuri. Lepas pihak polis cek dia punya pengenalan diri, jumpa pula dia punya mai tentera, dengan tanpa membuang masa pihak polis pun menyerahkan individu ni dekat Pangkalan Udara Kuala Lumpur masa dia tengah buka lagi lah. Bila Provost TUDM take over je, dia adalah proses-proses dia nak check apa semualah, sebab dia pun kena tahan atas kesalahan mencuri kan. Jadi terkantoi pula yang dia punya urine sangkut, dia ada ambil barang. Lepas dapat tahu yang dia ni asal daripada TUDM Kuching, beliau pun dihantar balik dekat base asal dia dekat Kuching untuk
proses ni sebab dia dah buat salah. Jadi untuk menjalankan proses untuk nak memberhentikan beliau lah, sebab memang dah kesalahan yang sangat-sangat berat kan. Dalam masa yang sama juga, pihak TUDM Kuching pun menjalankan siasatan, pergi selongkar dia punya bilik dan jumpa juga peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengambil barang tu. Menguatkan lagi bukti yang memang dia ada ambil barang lah, tak adalah kata dia kena aniaya dan sebagainya. Dipendekkan cerita, proses memberhentikan beliau dijalankan dengan baik, dengan lancar. Beliau diberhentikan atas para, aku tak ingat lah, para 49 kot, lepas tu ada para pun dah, atas kesalahan tata tertib, iaitu absent dan ambil barang. Kalau dalam bahasa kasar dalam servis ni, orang panggil diberhentikan secara keji lah. Dan secara automatik juga beliau tak layak untuk dapat duit gratuity ataupun yang macam korang faham, duit pampasan kan. Beliau memang tak layak dapat. Tapi dia masa dalam servis ada caruman-caruman yang dibuat lah. Dia ada caruman LTAT, ada koperasi tentera. Disebabkan memahami yang beliau diberhentikan secara keji, pihak pemerintahan tertinggi TUDM Kuching pun nak bagi dia senang, terus meluluskan dan mempercepatkan proses dia untuk dapat balik segala duit simpanan yang dia dah laburkan dalam LTAT, dalam koperasi tentera. LTAT tu Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Jadi dekat sini nak bagi korang faham, antara dia dengan perkhidmatan ATM ke TUDM ke memang dah settle, memang dah tak ada apa kena mengena dah. Tanggungjawab TUDM ke atas dia ni dah habis dah. Dan disebabkan dia ni tak diiktiraf sebagai veteran ATM, jadi Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM pun memang tak ada apa-apa urusan dengan dia. Mungkin korang akan cakap, dia dah berkhidmat selama 16 tahun, 17 tahun, tak kalah dengan kesilapan dia macam tu, terus dia macam tidak dihargai dan sebagainya. Yes, memang macam tu, sebab kesalahan dia adalah kesalahan yang paling berat yang boleh anggota TUDM lakukan sehingga boleh dibuang secara keji. TUDM dengan ATM ni adalah satu badan beruniform yang profesional, bukan welfare. Maksud aku bukan welfare ni adalah kalau seseorang tu memang dia ada buat salah, ada kena tindakan tata tertib, memang kena cas, memang dibuang secara keji. Jadi apa-apa yang berlaku lepas tu dah memang bukan tanggungjawab TUDM lah. Tapi kalau bab-bab kebajikan macam sakit, macam susah, yes, itu pihak TUDM akan bantu. Tapi kan, kalaulah mungkinlah nak ikut cakap korang kan, okey, TUDM pun pergi tolong, dia dah kena berhenti ni pasal ambil barang apa semua ni, TUDM pun tolong dan sebagainya. Nanti ada ramai lagi orang-orang yang pernah diberhentikan secara keji sebelum ni disebabkan kes-kes ambil barang, absent semua ni, nanti semua pula akan tak adil lah, dia ni kau tolong sebab apa dia viral, aku pun kena berhenti pasal ambil barang juga, kenapa kau tak tolong aku? Dah jadi tak adil kat situ, nampak tak? Tapi walau macam mana pun, sebab beliau ni seorang tentera dan dalam tentera ni memang diajar semangat setia kawan, Aspredi Corp. Kawan-kawan dia, skot-skot dia dalam TUDM ni terus tampil untuk bantu beliau. Antara bantuan yang ditawarkan adalah nak bawa dia pergi hospital, nak pergi cek, nak dapatkan rawatan dan sebagainya, sebab ingat dia macam mental apa semua kan. Tapi individu ni tolak. Macam juga yang diberitahu oleh adik dia sendiri, pihak keluarga pun ada nak tolong dia, tapi memang dia tolak. Pula tu kawan-kawan dia, skot-skot dia memang tak berani nak hulurkan bantuan dari segi duit lah, sebab takut dia salah guna lah, sebab dah tahu dia memang ambil barang. Jadi itulah ceritanya apa yang terjadi kepada individu ini. Jadi kepada palatau-palatau yang duk salahkan TUDM, salahkan ATM, salahkan Jabatan Hal Ehwal Veteran, memang tak kena lah. Sebab macam yang aku cerita tadi itulah, tanggungjawab TUDM ke atas dia dah settle dan beliau memang tak diiktiraf sebagai veteran ATM disebabkan beliau diberhentikan atas kesalahan tata tertib, dan memang Jabatan Hal Ehwal Veteran pun tak ada tanggungjawab ke atas dia. Jadi kalau korang nak tanya akulah, siapa yang sepatutnya sekarang ni bertanggungjawab ke atas dia? Keluarga dia lah. Sebab dalam video yang viral tu pun adik dia sendiri mengakui yang memang keluarga masih menghubungi beliau, masih nak cuba hulurkan bantuan, tapi beliau sendiri yang tolak. Kalau korang nak tahu juga, sampai sekarang lagi skot-skot dia, kawan-kawan dia dalam TUDM ni masih cuba kontak, masih cuba nak menghulurkan bantuan dari segi perubatan dan sebagainya, tapi beliau yang tolak. Jadi itulah cerita yang aku nak sampaikan, cerita yang betul, cerita yang sahih daripada sumber yang sahih. Tak perlu aku cerita dekat mana aku dapat maklumat ni. Diharapkan supaya korang tidak lagi menuding jari kepada sesiapa, menyalahkan
menyalahkan sesiapa, kenapa insan ini tidak dibantu dan sebagainya lah. Daripada korang duk jadi palatau, daripada korang duk kecam-kecam, salahkan orang dan sebagainya, apa kata? Korang je yang tolong. Sebab cara korang mengecam tu macam korang hebat sangat kan? Pergilah tolong. Walau apa pun, sama-samalah kita doakan supaya segala urusan individu ini, bekas tentera ni, dipermudahkan supaya keluarga dapat membantu beliau. Semoga terbuka hati beliau untuk menerima bantuan daripada keluarga dan juga bantuan daripada skot-skot dia kan, yang masih berkhidmat dalam TUDM. Dan last sekali, aku harap cerita ni dah habislah. Okey, sebab korang pun dah faham kan apa yang aku bagi tahu kan. Dan last sekali, kalau keluar lagi cerita-cerita macam ni, tolong sabar, dapatkan dulu, tunggu keluar dulu info-info yang sahih dan cuba faham dalam TUDM, dalam ATM ni kita ada proses-proses dulu. Kalau jadi benda-benda macam ni kan, memang mustahil lah kalau TUDM ke Jabatan Hal Ehwal Veteran ke nak abaikan anggota tentera ke bekas anggota tentera. Tapi kena tahu dulu situasi yang berlaku, apa proses-proses dia, cerita yang sebenar, keadaan dia yang sebenar macam mana. Mungkin dia ada buat kes ke, mungkin diberhentikan secara keji ke. So korang kena faham dulu benda-benda macam ni. Aku rasa korang patut share lah video ni, sebab diharapkan boleh menutup mulut orang-orang yang duk mengecam, duk menuding jari kepada pihak-pihak yang tak sepatutnya dipersalahkan. Dan korang juga boleh komen dekat bawah sekiranya korang ada sebarang komen. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insya-Allah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah, dikurniakan taufik dan hidayah, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki dan dikurniakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mungkin sesiapa yang pernah nampak beliau dekat mana-mana, hulurkan bantuan apa yang kita boleh bantu. Oh, by the way, ini bukan aku backup, bukan aku jilat ke benda kan, aku tak dapat duit ke benda. Ini aku sekadar nak menjelaskan benda yang betul. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya.